Tadi ada orang minta kisah Rabi'atul Adawiyah. Oh ya. Rabi'atul Sumayyah. Adawiyah. Kisah Rabi'atul Adawiyah ni ada satu kisah dia bersama dengan Hasan Basri. Tak silap Ya. Hasan Basri. Oh, yang jatuh cinta dengan Nabi Adawiyah ke? Hasan Basri ke? Hasan Basri. Masya-Allah. Duk ingat Imam Busiri. Rupanya Hasan Basri. Imam Busiri yang karang Burdah. Maulaya salli wa sallim. Ini Hasan Basri, ulama juga. Jadi Hasan Basri jatuh cinta dekat Rabi'atul Adawiyah. Maka di saat dia jatuh cinta tu, dia kejar. Bukan dia kejar, dia macam orang jadi stalker lah. Dia usah daripada jauh, macam sonok lah. Jadi ulama' ni suka kepada Rabi'atul Adawiyah kerana dengan kecantikan, dengan akhlaknya. Maka di saat itu kalau zaman-zaman dulu ni, dia ada juga masa-masa merisik, masa-masa bertunang, ataupun nak mengenal di antara laki-laki dan perempuan. Adat di sana masa tu. Maka mereka dihimpunkan di satu tirai. Maksudnya macam you dengan I, ada tirai kat sini. So boleh bercakap lah, cuma tak boleh tengok. Okay. Maka Rabi'atul Adawiyah ni, dia dah ada satu niat yang dia nak bertanyakan kepada Hasan Basri. Maka mereka pun berjumpa dan di sebalik tirai tersebut. Maka berjumpalah mereka di saat itu. Maka Rabi'atul Adawiyah bertanya kepada Hasan Basri, "Ya Hasan, kenapa selama ni kau mengikuti aku?" Maka jawab Hasan, "Sungguhnya aku mencintaimu dan aku sangat suka dan aku nak berkahwin denganmu, wahai Rabi'atul." Maka Rabi'atul Adawiyah bertanya balik kepada Hasan Basri, "Ya Hasan, kenapa engkau jatuh cinta kepada aku? Kenapa kau suka kepada aku? Dan kenapa kau nak kahwin dengan aku?" Maka jawab Hasan Basri, "Sesungguhnya aku mencintai kau dan nak berkahwin dengan engkau kerana mata engkau cantik." Sebab Rabi'atul Adawiyah pakai niqab. Pakai niqab, pakai purdah. Maka jawab Hasan, "Aku nak kahwin dengan hang ni sebab mata hang cantik." Maka lantas Rabi'atul Adawiyah tu tahu dia buat apa. Dia ambil satu mangkuk, dia ada tirai tu, dia boleh macam passing barang lah. Korek biji mata ni. Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah yang korek biji mata dia. Dia korek mata dia. Ya, Rabi'atul Adawiyah. Yes. Ingatkan perempuan lain. Dia lah. Maka Rabi'atul Adawiyah korek 2 biji mata dia ni, bubur dalam piring. Maka dia bagi kepada Hasan Basri. Masya Allah. Dan ketika itulah Hasan Basri akhirnya menjadi ulama, sebab dia kiranya Rabi'atul Adawiyah ni yang mentarbiah dia lah kan. Satu lagi, dia pun ni wali. Kalau dia korek mata, doa pun jadi elok balik. Ya. Rabi'atul Adawiyah guru kepada Imam Syafi'i. Kisah Zunun Almas sekali. Jadi dia korek, maknanya hang cinta aku bukan kerana Allah, tapi cinta aku kerana biji mata aku. Maka ambillah mata aku, hang kahwinlah dengan mata aku. Masya Allah. Saya ingatkan itu kisah ulama lain. Rupanya kisah Hasan Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Ya, sebab saya ingat memang satu hari seorang ulama ni dia jatuh cinta. Dia masa tu belum ulama lagi, dia orang biasa-biasa saja. Jatuh cinta dengan seorang perempuan kerana cantiknya mata perempuan itu. So bila dia datang pada perempuan tu, "Aku jatuh cinta kerana mata kau yang cantik." Perempuan tu korek biji mata dia dan bagi. Dan dia akhirnya tersedar dan dia teruskan balik kepada Allah dan menjadi orang yang alim, Masya Allah. Itu kisah Rabi'atul. Tapi di Mesir ada satu makam Rabi'atul Adawiyah juga. Tapi bukan Rabi'atul Adawiyah yang korek biji mata tu. Dia ada banyak lah orang panggil hikayat-hikayat kan, cerita-cerita. Cumanya bila I ziarah di Mesir tu, makam Rabi'atul Adawiyah, ramai orang kata Rabi'atul Adawiyah ni bukan Rabi'atul yang korek mata tu. Okey, Masya Allah. Subhanallah. Jadi apa kesimpulan daripada kisah tu, sayang? Kisah dia yakni ialah kisah cinta lah. Kalau nak cerita pasal cinta dan kisah yang menjadi dalil tentang cinta, sebab cinta ni dua hati menjadi satu. Cinta ni dia bukan benda yang boleh disentuh, yang kita boleh pegang. Tak. Cinta ni dia perasaan. Dan ramai ulama Mesir ke, ulama Yaman ke, ulama Lebanon ke, bila dia nak cerita tentang cinta ni, mesti dia ambil satu kisah yang menjadi dalil tentang cinta. Kisah apa? Kisah apa? Kalau di negara barat, Romeo and Juliet. Laila Majnun. Laila wal Majnun. Sayyidah Nafisah khatam Quran 6,000 kali Ikrar Jamalul Lail. Masya Allah. Guru Imam Syafi'i. Itulah, Masya Allah. Tapi saya nampak kesimpulan daripada, ibrah daripada kisah ni adalah subhanallah, cinta itu sekadar cinta kerana kecantikan tidak membawa ke mana-mana. Cinta kalau sekadar kerana pandangan, kerana makhluk, tidak akan membawa kepada apa-apa kebahagiaan. Betul. Jadi saya rasa itu yang mungkin Rabi'atul Adawiyah nak sampaikan kepada Hasan Al-Basri ketika itu, bahawa kalau kau setakat nak mencintai kerana keindahan mataku, maka lupakanlah. Awak sedih pula makan nasi dulu. Masya Allah. Okey, kisah Laila wal Majnun. Kisah Laila Majnun ni semua orang makruf kan, orang tahu kisah Laila Majnun. Laila seorang perempuan, Majnun adalah orang gila, dan nama Majnun ni adalah nama apa sayang? Qais. Aiwa, Qais.
Qais wa Laila. Laila wal Majnun. Laila ni seorang perempuan, Majnun ni gila, si gila. Maknanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Majnun dan si gila. Majnun dan si gila. Dan si gila ni namanya Qais. Majnun dan si gila ataupun Laila dan Majnun. Laila dan si gila. Laila dan si gila. Laila Sakran. Laila ni dia bukan seorang perempuan yang cantik pun. Tu yang saya dengar dia pun tak cantik. Dia biasa-biasa saja. Dia kira macam orang Habsyi lah. Orang-orang kulit-kulit hitam ni kan. Macam geng Hussein Habsyi ni lah. Dia tak cantik pun. Sehingga kan Al-Majnun ataupun Qais ni, dia ada seorang kawan. Dan kawan dia ni seorang businessman, orang kaya. Kawan rapat. Jadi kata kawan ni kepada Qais, kepada si gila ni, hang ni apa? Aduh pergi kejap si Laila ni. Laila ni bukan cantik pun. Ada ramai lagi perempuan yang cantik. Laila tu aku tengok hitam je, tak lawan langsung. Maka apa jawab Qais kepada kawan dia ni? Dia kata apa? Sebab aku bukan kau. Sebab kau bukan aku. Sebab kau bukan aku. Kenapa hang suka sangat dengan si Laila ni? Dia tu lah hitam. Maka jawab si Qais, sebab kau bukan aku. Deep gila cakap. Sebab kau bukan aku. Yelah. Kita je yang faham kenapa kita mencintai sesuatu. Sebab kita kau bukan menyukai aku. sesuatu kan. Jawapan dia sangat singkat tapi dalam. Sebab kau bukan aku. Kalau kau tu aku, mesti kau pun akan suka kepada si Laila tu. Yalah, orang pun tanya, agaknya orang tanya awak, orang tanya saya kan, kenapa saya kahwin dengan awak? Sebab kalian bukan saya. Macam tu kan. Kenapa saya sayangkan awak? Sebab kalian bukan saya. Jadi dikisahkan dalam satu hari ni, Qais dengan Laila ni berbeza kampung. Qais satu kampung, Laila pun satu kampung. Nak cerita pasal Qais ni gila dekat si Laila ni, satu hari dia nampak anjing. So? Dia kejar, selalunya anjing kejar orang. Ni dia kejar anjing. Qais tu kejar anjing. Qais tu dia kejar anjing. Kenapa dia kejar anjing? Dia kejar, dia tangkap anjing tu. Lepas dia tangkap, dia usap-usap anjing tu. Orang al-kalbul ukur. Anjing gila, bukan anjing jinak tu. Anjing gila, anjing jalanan, anjing duduk makan sampah tu dia pergi kejar. Al-Qabl ukur, anjing gila, anjing sawan. Dia kejar anjing tu, dia peluk anjing tu, dia usap anjing tu. Kemudian sahabat-sahabatnya si Qais dia tengok daripada jauh macam, awak tak betul. Hal mamat ni duk peluk anjing. Dah lah anjing kurap. Anjing tu banyak kudi, kurap anjing jalanan. Maka sahabat-sahabat Qais ni tanya, "Oi Qais, hang duk buat apa tu, duk peluk anjing kurap ni? Hang duk buat apa ni?" Duk usap anjing. Maka jawab Qais kepada kawan-kawan dia, ada jawab apa? Aku peluk anjing ni bukan sebab aku peluk anjing, tapi disebabkan anjing ini daripada kampungnya Laila. Masya-Allah. Subhanallah, sampaikan anjing tu asal dari kampung Laila dia boleh peluk. Sebab nak mendapatkan kedekatan kepada Laila tu. Masya-Allah. Maknanya itulah cinta. Dia telah muram, dia telah gurum, dia telah tenggelam hanyut dalam cinta. cinta. Dia tengok anjing pun dia dah jadi macam jadi tak betul lah. Itulah tu. Tapi sebenarnya subhanallah, cinta ni bukannya kita nak limit, kisah Qais dan Laila ni bukan kita nak limit kepada cinta lelaki dan perempuan saja. Macam tu, macam hakikatnya macam cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Itu menjadi dalil kepada orang-orang yang bila kadang dia pakai capal ke apa kan. Awak buat maulid selalu. Maknanya buat maulid aja. Jadi maknanya macam pernah tak kita jatuh cinta dengan orang, lepas tu kita lalu depan rumah orang tu. Oi, I suka. Kan? Orang tu tak ada pun dalam rumah. Kita tengok rumah dia. Bumbung pun jadi lah. Tengok bumbung. Kita bukan tengok bumbung rumah dia, tapi kita sedang melihat dia. Ya, aiwa. Macam tu lah si Qais tu. Dia pergi rumah orang yang dicinta. Dia cium dinding rumah tu. Orang akan tengok gila dia ni. Tapi hakikatnya dia bukan cium dinding. Dia cium orang tu. Macam tu lah kisah si cerita si Qais ataupun Laila wal Majnun. Sampai sehinggakan satu hari penyambung daripada kisah anjing, dia kejar anjing tu juga. Satu hari Qais nampak lagi anjing tu. Anjing kurap ni lah, anjing jalanan ni, anjing gila orang panggil. Kemudian Qais ni kejar anjing tu lagi sekali. Dia kejar. Anjing tu pun lari sampai masuk ke dalam tempat orang semayang. Tempat orang ibadah. Orang tengah semayang masa tu. Dia pun lari, anjing tu masuk dalam masjid. Dia pun lari juga masuk dalam masjid. Dia kejar. Anjing masuk masjid, anjing tu masuk dekat saf lah. Kira lari dekat saf, orang duduk tengah semayang tu, anjing tu lari. Si Qais tu pun lari juga. Dia pergi, orang kata kalau bahasa Kedah kata beretuh. Dia langgar habis orang tengah semayang. Memang tengok anjing tu udah kejar sungguh-sungguh. Macam rugby lah. Macam sungguh-sungguh kejar. Rugby langgar jatuh kan, macam football, American football. Kalau anjing ni dia lari dalam saf tu, dia lari macam tu je. Si Qais ni sungguh-sungguh langgar. Jadi kemudian tak dapat. Yang hari tu dapat, siap belai-belai. Yang ni tak dapat. Dia penat lah. Kemudian dia balik. Masa perjalanan dia nak balik, daripada mengejar anjing tu, Tok Imam yang jadi imam tu tahu
Maknanya dia jadi riuh lah kan. Bila hang langgar orang tengah semayang, maka Tok Imam tu jumpa si Qais. Dia kata, wahai orang gila. Dia tak panggil Qais lah, dia panggil gila. Weh, si gila. Hang ni apa lah, orang tengah semayang hang pergi kejar anjing, hang ni duk buat kacau. Tak nampak ke orang, aku tengah semayang tu aku memang rasa aku nampak hang duk kejar anjing. Hang ni apa lah jenis orang gila dalam kampung ni. Apalah hang jadi macam ni Qais? Maka jawab Qais ketika itu, wahai Imam, wallahi demi Allah, saat aku kejar anjing tu, aku tak perasan pun yang hang tengah semayang, sebab aku nampak anjing tu saja. Subhanallah. Tapi aku pelik, macam mana hang sebagai seorang imam yang tengah semayang boleh perasan aku sedang mengejar anjing. Hang boleh perasan aku tengah kejar anjing. Tip teruk, drop mic. Masya Allah. Faham tak? Faham? Subhanallah. Aku ni kejar anjing, aku tak perasan pun orang tengah semayang masa tu. Tapi aku pelik, yang tengah semayang, tengah beribadah kepada Allah, hang boleh perasan aku tengah kejar anjing. Saya boleh bagi satu analogi. Maksudnya itu satu analogi yang baik untuk zaman sekarang ni sayang. Maksudnya orang ni dah tenggelam dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang lain yang duk tak puas hati orang ni dah tenggelam dengan cinta kepada Nabi ni, duk sibuk. Yang kau sibuk buat maulid tu kenapa? Faham tak? Faham tak sayang? Kan? Kalau yang tak nak buat maulid ni, tak nak sambut kepada Nabi Muhammad ni, sudahlah. Tak payah sibuk-sibuk dengan orang yang nak sambut kepada Nabi Muhammad. Tak, maksud saya itu cerita Qais dan Laila ni satu analogi yang baik pada orang yang mungkin suka duk sibuk-sibuk, orang macam duk judge, duk kata Tok Salah nak beria sangat sambut maulid. Faham tak sayang? Saya cakap pasal maulid ni pasal ini dah Rabiul Awal, dah masuk Rabiul Akhir. Jadi bila saya teringat tu macam logik, analogi yang baik. Kan? Biar kita sibuk dengan hal kita, kalian sibuk dengan urusan kalian lah. Faham tak sayang? Betul. Itulah kisah Laila dan Majnun. Laila Majnun. Antara kisah yang ma'ruf, dan sehingga kaum ulama kata last sekali pengakhiran hidupnya si Qais ni, dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat, maknanya dia pun dia tak mengejar cinta kepada Laila. Dan ulama membuat satu kitab dipanggil sebagai kitab Majnun, kitab Laila Majnun, menceritakan kisah-kisah ni lah, dan menjadi dalil kepada orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW, menggunakan kisah dia ni nak cerita tentang cinta. Sebab itu manusia ni kalau tidak ada cinta, berperang dunia. Kat Palestin, di Israel, dia tidak ada cinta. Orang Israel tidak ada cinta, dia bunuh je orang, sebab dalam hati dia ni tidak ada perasaan cinta. Sebab tu cinta tu sangat-sangat penting. Al-hub, seperti kata Ustaz Zain kan, hub ni, cinta ni dalam bahasa Arab panggil mahabbah, daripada perkataan hub. Kalau orang Hindustan panggil apa? Muhabbatin. Kucu-kucu tahir. Muhabbatin, cinta, daripada perkataan hub. Hub ni benih. Kalau kita tengok sejarah Allah Ta'ala mencipta makhluk. Allah Ta'ala ni mencipta makhluk, bukan cipta Nabi Adam, mencipta makhluk sebabkan cinta. Sebab Allah ni dia suka orang cinta kepada dia. Sebab Allah ni suka orang Allah Ta'ala ni suka orang bertasbih kepada dia. Allah Ta'ala ni suka orang sebut tentang dia. Allah Ta'ala suka orang puji tentang dia. Sebab Allah Ta'ala cipta ikan, kucing, binatang-binatang ni melainkan tidak bukan untuk berzikir. Berzikir kepada Allah. Jadi antara titik pertama ketika Allah Ta'ala mencipta makhluk, bukan cipta Adam, cipta makhluk, adalah sebab Allah nak dia puji. Allah nak makhluk-makhluk dia ni puji dia. Allah rasa happy. Allah bukan dia kata Allah ni ada perasaan macam kita, tapi Allah tu rasa seronok disebabkan ketika mana orang puji dia. Jadi Allah Ta'ala ciptakan makhluk kerana cinta. Masya Allah. Jadi kita kalau kita nak Allah cinta pada kita, kita pujilah dia. Kita puji dia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah kisah ataupun sejarah yang titik pertama Allah Ta'ala menciptakan makhluk, menciptakan al-alamin, bukan cipta Nabi Adam, cipta al-alamin, cipta inilah, cipta bumi, cipta bintang, kalau orang panggil apa, galaksi. Galaksi. Tapi kan sayang, subhanallah, apa betul sebenarnya bumi ini, alam semesta ini sebenarnya tercipta kerana Nabi Muhammad SAW. Sebab hakikatnya kita tahu Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya, penutup sekali Nabi. Kita tahu Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Tapi kenapa jadi pengakhiran kepada penutup pada Nabi ini yang menjadi punca terciptanya alam semesta ni dan juga segala makhluk ni? Maksudnya kenapa begitu pentingnya, begitu mulianya darjat Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kerana sebab beliau itulah terciptanya alam semesta. Ataupun saya ni salah faham terhadap konsep tersebut? Antara titik pertama juga yang saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala menciptakan alam ini kerana cinta. Dan cinta itulah Allah Ta'ala mencipta satu cahaya
yang cahaya itu sebelumnya terlahirnya Nabi Adam AS. Maknanya cahaya tu dah, cahaya sebabkan cahaya ni muncul dulu adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir ataupun penutup para Nabi, tetapi cahayanya telah muncul sebelum Nabi Adam. Masya Allah. Sebab itu kalau kita baca solat, maknanya kalau sebelum Nabi Adam tu ataupun sebelum jin tu tercipta, sebelum bumi tu tercipta, sebelum malaikat tercipta, memang Allah cipta Nur Muhammad dulu ke atau macam betul, mana? Allah Ta'ala menciptakan cahaya Nabi Muhammad dulu, Nur Muhammad. Jadi masa tu malaikat tak ada, jin tak ada, Tak ada lagi. iblis tak ada. Belum. Semua makhluk yang sebelum Nabi Adam tu tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebabkan nur. Sebab itu kalau kita baca Al-Qasidah Salatun Bisalamil Mubin, pernah dengar tak? Salatun Bisalamil Mubin Linuqtatain. Apa makna linuqtatain? Nuqtah. Linuqtatit ta'yini ya gharami. Salatun Bisalamil Mubini Linuqtatit ta'yini ya gharami. Linuqtatin tu nuqtah, titik pertama. Titik itulah cahaya Nur Muhammad. Dalam kasidah tersebut, linuqtatin, maknanya asbab Allah Ta'ala menciptakan al-alamin ini disebabkan noktah tu. Noktah Nur Muhammad tu. Noktah itu adalah Nur Muhammad. Dan menjadi dalil kepada dalam Al-Quran. Sebab masa mengaji kitab Tauhid dulu, dalam Al-Quran ni dia mempunyai jantung Quran. Ulama mengistilahkan jantung Quran itu adalah surah Yasin. Nanti digelar sebagai Yasin. Siapa dulu yang belum drop mic lagi? Oh ya, sorry. I excited. Saya dah faham dah nak bawa ke mana kita ni. Jantung Quran adalah suratul Yasin. Adapun ibu kepada Quran, Fatihah. Ummul Kitab, Al-Fatihah. Tu kan ibu, Ummul Kitab, itu ibu, kitab tu Quran. Dan Ummul Kitab, ibu kepada Quran adalah suratul Fatihah. Dan kenapa suratul Fatihah itu digelar sebagai ibu kepada Quran? Kerana di dalam Al-Quran itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim di dalam suratul Fatihah itu adanya huruf ba. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan huruf ba? Kenapa tak mulakan dengan Bismillah, Fismillah? Kenapa tak alif? Kenapa tak alif? Kenapa tak Ismillah? Kenapa tak alif? Kenapa Bismillah? Kenapa tak Bismillah, Jismillah, huruf-huruf lain? Kenapa dengan huruf ba? Kerana di huruf ba itu adanya titik. Okey. Maka titik itulah titik permulaan Nabi Nur Muhammad SAW. Tapi sayang, huruf-huruf hijaiyah lain pun ada titik juga. Macam mana? Huruf hijaiyah lain pun ada titik juga. Tak. Contohnya kha ada titik, zai ada titik. Masa saya mengaji fikih, ba tu dipanggil sebagai lil musahabati ma'at tabaruk. Apa makna? Mengambil keberkatan di huruf ba. Mengambil keberkatan di huruf ba. Ba tu ada keberkatan. Huruf ba tu, ada berkat. Berkat dekat mana? Dekat titik tu. Kalau you tanya kenapa, you jangan tanya I, you tanya Allah lah. You ni, soalan you ni umpama you tanya kenapa langit tu warna biru, kenapa tak warna pink? Sebab tu Imam Haddad kata ada soalan yang kita patut tanya dan ada soalan yang kita tidak patut tanya. Kenapa pokok warna hijau, kenapa tak warna biru? Dah Allah cipta macam tu. Ada soalan yang kita boleh tanya dan ada soalan yang kita tak boleh tanya. Macam contoh, kenapa dekat ba tu kenapa huruf ba, kenapa tak huruf alif? Sebab itu yang ditakdirkan oleh Allah. So ba tu dia ada titik, maka titik itu nuktah linuqtatin ta'yinin, satu nuktah permulaan Allah Ta'ala mencipta Nur Muhammad. Seumpama seseorang nak menulis, nak melukis, maka dia ambil pen, dia ambil kertas putih, dia nak lukis. Maka bila dia nak lukis, dia letak pen tu di atas kertas, maka dia angkat, maka dia akan nampak apa dulu? Satu titik. Titik. Maka titik itulah titik permulaan. Titik permulaan. Subhanallah. Naam. Jadi betul lah, jadi Nabi Muhammad ni, Nur Muhammad ni adalah titik permulaan kepada semua penciptaan. Naam, betul. Masya-Allah. Betul lah. Jadi betul lah bila Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi membawa rahmat lah. Nah, sebab itu walaupun Nabi Adam adalah Nabi yang pertama dan Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, tapi cahaya Muhammad itu telah wujud sebelumnya Adam. Sebelum Adam dan sebelum terciptanya alam semesta ni dan semua makhluk-makhluk yang sebelum Adam. Dan Allah Ta'ala sangat kasih kepada Muhammad. Sampai kan nama Allah tu sebelah Nabi Muhammad. Diletakkan, disandingkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tak la ilaha illallah wa Adam Rasulullah? Kenapa Muhammad? Sehingga kan Nabi Adam tanya kepada Allah, siapa Muhammad ni? Kan masa Nabi Adam duduk dalam syurga bersama Hawa, tiang-tiang syurga tu ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di tiang-tiang syurga tu, setiap tiang dekat syurga tu ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga kan Nabi Adam tanya, siapa Muhammad ni? Masa Allah jawab apa? Allah tak jawab pun. Maknanya Adam tak perlu tahu pun. Sebab ini adalah Nabi yang terakhir. Sehingga kan Allah Ta'ala mencampak Nabi Adam dekat dunia. Maka masa tu 70 tahun, tak ingat dah 70 tahun ke 700 tahun, Nabi Adam minta ampun pada Allah. Ya Allah, tolonglah ampunkan aku, tolonglah ampunkan aku. Berpuluh-puluh tahun Allah tak ampunkan. Sehingga kan Nabi Adam teringat
ada satu nama yang Allah agungkan nama dia tu di tiang-tiang syurga. Maka Nabi Adam kata, ya Allah, dengan keberkatan nama orang Muhammad itu, angkatlah doa aku. Maka Allah mendengar doa Nabi Adam, Allah ampunkan dia. Subhanallah. Sebabkan jadi asbab Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa dia, dalam doanya, jadi Allah ampunkan dia. Berpuluh-puluh tahun sebelum ni tak pernah diampunkan dosa disebabkan keberkatan nama Muhammad. Allah angkat doa dia. Sebab itu kita bila berdoa kena sebut nama Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidinal mursalin. Kan sayyidinal mursalin tu Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Maknanya sebelum kita nak minta kepada Allah, kita kena selawat dulu, mengambil jalan cerita Nabi Adam alaihissalam. Masya-Allah. Masya-Allah. Subhanallah, betapa besarnya kemuliaan dan kasih Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad untuk memperoleh keampunan daripada Allah SWT. Saya teringat yang masa cerita dalam festival selawat tempoh hari. Saya tak pasti adakah Ustaz Iqbal Zain ataupun Syekh Muhtar Jamil. Saya tak ingat siapa yang bercerita tentang seorang lelaki pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi ini pada zaman, adakah pada zaman Nabi Musa alaihi salam, saya tak pasti, saya tak berapa ingat detail ceritanya. Tetapi pemuda Yahudi ini pada zaman itu merupakan antara orang yang paling jahat, paling tak disukai oleh penduduk. Jangan nak baca komen saya. Masya-Allah. Sambil-sambil lah. Dia nak cerita apa? Oh, sorry, kami tak baca komen. Terlalu ralik. Ralik. Bawah sikit, bawah sikit. Bawah. Kisah Asiyah pula macam mana? Tak pernah dengar kisah lanjut pasal Asiyah selain dari isteri Firaun. Aduh. Boleh merungkaikan kisah Gunung Qaf. Nak kisah Sumayyah. Ramai nak kisah Sumayyah. Kisah Sumayyah. Tapi saya nak sambung tentang keampunan Allah ini. Bagi hadis sahih, saudaraku, bawalah dalil yang sahih, bro. Yelah, Zumi tolong bagi kepada saya satu dalil yang sahih. Sebab apa yang saya kongsikan pada saat ini adalah ketika saya belajar dengan guru-guru saya, dan guru saya kata, dan kadang-kadang ada guru-guru yang dia menceritakan sesuatu kisah, dia tak sebut pun macam hadis. Sebab hadis dengan sirah kitab yang berbeza. Ada kitab hadis lah, qala Nabi SAW innamal a'malu binniyat wa innamal likulli, itu hadis. Adapun sirah, dia kitab sirah, macam kisah yang terlalu detail, perjalanan cerita. Dia tak ada macam hadis ni, pendek je. Ketika mana Rasulullah bersama dengan sahabat, tiba-tiba ada seorang lelaki yang pakai baju putih dan mengajarkan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, apa itu Islam? Nabi pun sebut al-Islamu arkanu Islam, syahadatu alla ilaha. So itu hadis. Adapun sebenarnya kisahnya adalah kisah untuk kita mengambil ibrah. Bukannya menjadikan sirah tu hukum. Sahabat sayang, sirah tu sendiri berdiri di atas hadis dan Quran syekhi. Betul. Saya pun tidak katakan hadis tu cerita dongeng. Tak apalah. Hadis, apa yang saya cerita ni adalah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang. Okey. Saya teringat pasal nak memperoleh keampunan daripada Allah SWT itu bila kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk sabar ya. Tak, masya-Allah, tak, kita sebenarnya kita nak takzim orang yang datang dalam live kita ni yang duk komen. Minta maaf sebab kami duk ralik dengar cerita, jadi kami tak baca komen kalian. Jadi baguslah bila kita berhenti sekejap untuk kita takzim orang-orang yang dah masuk live kita ni, untuk kita baca, kita santuni diorang dengan komen-komen diorang. Terus saya perasan tadi ada nak minta kita wish diorang happy birthday, masya-Allah. Siapa tu? Nurul namanya, sayang. Nurul minta kita wish dia happy birthday. I'm not sure if Nurul, if you're still dalam live kita, sana hilwa, moga dipanjangkan umur dalam keberkatan, dimurahkan rezeki yang barakah, masya-Allah. Dipermudahkan segala urusan. Ya Allah. Diberikan kesihatan yang baik untuk sentiasa beribadah kepada Allah dan beri manfaat kepada orang dan juga diri sendiri, masya-Allah. Semua sekali, semua yang baik-baik, semua yang khair, insya-Allah, dan dikabulkan segala hajat di dunia wal akhirah. Jadi sana hilwa, masya-Allah. Okey, jadi saya nak sambung cerita yang saya ingat dekat festival selawat tempoh hari. Saya tak pasti adakah Ustaz Iqbal Zain yang bercerita tentang kisah seorang pemuda Yahudi ini yang sangat dibenci oleh penduduk kampungnya. Sangat dibenci, sangat tak disukai, sebab dia ni sangat jahat orangnya. Memang pedajai orang, suka pedajai orang, suka buat naya, merompak dan sebagainya lah. Segala perbuatan yang tak elok tu semua telah pun dilakukan oleh pemuda Yahudi ini. Subhanallah. Jadi Allah SWT, jadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari pemuda ini meninggal dunia.
Jadi bila dia meninggal dunia, bolehlah dia dibenci sampaikan mayatnya ini, jenazahnya ini tidak pun seorang mahu nak uruskan pengkebumian pemuda ini. Jadi orang terlalu benci akan dia, nak pandang hina akan dia. Jadi orang biarkan saja jenazahnya begitu saja tanpa diuruskan. Allahu Akbar. Jadi ada seorang Nabi dalam di kalangan umat tersebut yang mendapat wahyu daripada Allah SWT untuk beliau untuk baginda cari pemuda ini dan menguruskan mayatnya. Jadi Allah berkata kepada Nabi ini, engkau pergilah kepada si Fulan bin Fulan ini, engkau uruskan jenazah dia kerana ini adalah wali di kalangan wali-waliku. Masya-Allah. Dia kata pemuda yang dibenci ni, pemuda yang jahat dan teruk ni, Allah kata engkau tolong uruskan jenazah dia kerana dia adalah di kalangan wali-waliku. Allahu Akbar. Kita tak tahu Asyab. Jadi Nabi ni terkejut. Kenapa pula? Memang kita semua tahu, memang maklum, masyhur memang orang ini memang orang yang jahat, orang yang banyak buat salah, banyak buat kerusakan. Tapi Allah kata uruskan jenazah dia kerana Allah dah angkat darjat pemuda ini. Jadi Nabi tersebut sami'na wa ata'na, tanpa berlengah lagi terus pergi kepada jenazah tersebut, jenazah pemuda ini, dan menguruskan jenazahnya sehinggalah sempurna. Subhanallah. Jadi dia pun tertanya-tanya, apakah amalan lelaki ini sampaikan dia ni diangkat darjatnya, dan Allah siap bagi tahu dia ni adalah wali di kalangan wali-wali Allah. Jadi dia pun bertanya kepada Allah, jadi apakah amalan orang ini? So rupa-rupanya pada zaman tersebut kita maklum ada kitab Taurat. Jadi ketika itu kitab Taurat belum lagi ditambah-tambah, ditokok tambah dan diolah-olah oleh orang Yahudi. Jika itu mereka ni masih mengamalkan ajaran Taurat yang sebenar dengan berdasarkan kitab Taurat tersebut. Jadi rupa-rupanya pemuda ini apabila setiap kali beliau membaca kitab Taurat, dan dalam kitab Taurat itu ada disebut tentang ketibaan Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam kitab Taurat disebutkan ciri-ciri Nabi ini, siapakah Nabi ini, bagaimanakah rupanya, dan setiap kali sampai kepada ayat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat ini, pemuda tersebut akan mencium ayat tersebut dan meletakkan ayat itu di antara dahinya, menunjukkan beliau ni kecintaan pemuda ini terhadap Khatamul Anbiya ini, terhadap Rasul akhir zaman ini, terhadap Rasul penutup kerasulan ini. Subhanallah. Jadi asbab beliau memuliakan dan mencintai Nabi yang belum beliau jumpa, yang belum sampai lagi ke zamannya, Allah telah mengangkat darjat pemuda ini menjadi wali di kalangan wali Allah. Asbab beliau mencintai, dan beliau belum lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula. Tambah sikit dekat Mr. Man Boy kan. Okey, tafadhal. Dia kata Taurat dah tak ada, walaupun Quran dah ada. Untuk pengetahuan Mr. Man Boy, kita wajib mempercayai wa man asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran wa araba an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Maknanya kalau orang tanya, kita wajib mempercayai kitab. Kitab tu 4. Zabur, Quran, Taurat, Injil. Empat kitab ni, dan dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Bila datangnya Nabi Muhammad SAW, maka Quran sebagai kesempurnaan semua kitab. Jadi apa yang isteri saya bagi tahu tadi, dia menceritakan tentang kisah zaman Nabi, kitab Taurat tersebut sebelum datangnya Quran. Sebelum Taurat itu diolah, masa tu memang Yahudi memang mengikut ajaran daripada kitab Taurat. Betul. Jadi bila pada akhirnya barulah mereka mengolah kitab tersebut, menokok kitab itu. Dan kalau kita tengok, ahlul kitab masih ada sekarang di Mesir. Mereka bukan agama Islam, tapi mereka ahlul kitab. Dan ahlul kitab, mereka berpegang agama ni masya-Allah lebih hebat daripada kita. Macam kadang-kadang saya tengok adalah jumpa kat Mesir kan, memang ini memang ahlul kitab betul. Memang ahlul kitab, memang pegang sungguh-sungguh kitab Taurat tu, masya-Allah. Lagi saya sambung lagi sikit lagi. Jadi itulah dia nak ceritakan asbab kecintaan pemuda ini kepada Nabi Muhammad SAW, yang beliau belum lagi pada zamannya, dan pemuda ini bukan umat Nabi Muhammad, tapi Allah telah pun mengangkat darjatnya, mengampunkan kesalahan-kesalahan beliau dan mengangkat darjat beliau. Subhanallah, dimuliakan dengan sebegitu mulia kerana dia cinta pada Nabi Muhammad SAW. Ini kan pula kita sebagai umat Nabi Muhammad, apatah lagi bila kita kata kita sayangkan Nabi Muhammad, secara tak langsung memang Allah dah ampunkan segala dosa kita. Subhanallah.
Itulah dia. Itu cerita ni daripada ustaz yang saya dengar ketika festival selawat, dan 13,000 orang boleh mengesahkan cerita ini ketika dalam majlis tersebut. Maknanya cerita tu bukan saya seorang je yang dengar. 13,000 lagi yang hadir dalam festival selawat itu mendengar cerita itu. Kita nak bagi tahulah, kita wajib beriman kepada 4 kitab tersebut. Walaupun sudah ada Quran, kita masih kena beriman kepada kitab Taurat. Sebab itu berada di dalam rukun iman. Malulah kita bila orang tanya, kita wajib beriman kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kitab. Lepas tu orang tanya, kitab apa tu? Takkan kitab matematik kot, takkan kitab sains. Kitab tu 4. Quran, Taurat, Zabur, Injil. Dan 4 ini dibawa oleh nabi-nabi yang terpilih, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dan kita tak boleh kata, oh tak payah kitab Taurat. Kita wajib beriman kewujudan kitab-kitab tersebut. Dan Quran adalah satu kitab yang menyempurnakan segala agama-agama yang terdahulu. Macam tu. Dia macam ni, bila dah Allah turunkan Al-Quran, maka memang kita wajib percaya pada keempat-empat kitab ini, Zabur, Injil, Taurat dan juga Al-Quran. Tapi subhanallah, bila terturunnya Al-Quran, maka termansuhlah ke semua kitab-kitab tadi. Kita memang wajib percaya memang Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, kan sayang? Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila datangnya Al-Quran, maka termansuhlah semua kitab-kitab ini, kerana seperti yang suami saya katakan tadi, kitab Al-Quran ini telah pun menyempurnakan ke semua kitab-kitab tadi. Subhanallah. Macam itulah. So maknanya kita bukan, korang semua jangan, mungkin dia tak tahu. Jadi kita masuk dalam majlis ini yang kita bagi tahu, majlis ini adalah memberi information, memberi pengetahuan. Mungkin sebelum ni dia tak tahu pun kitab Taurat tu kita wajib beriman, kitab Injil tu wajib beriman, kitab Zabur tu wajib beriman. Yang dia tahu Quran je. Walhal dulu kalau dia kata tak wajib beriman, macam mana Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa membawa agama tersebut ketika itu. Maka datangnya Nabi Muhammad, maka Quran lah sebagai kesempurnaan agama dan kesempurnaan kitab. Sama-sama kita doakan agar insya-Allah sesiapa yang mungkin kurang faham, salah faham dengan apa yang kita samakan, insya-Allah kalau apa yang salah terhadap kita, insya-Allah Allah perbetulkan, kalian boleh perbetulkan. Dan kalau mereka salah faham, kita minta Allah berikan dia kefahaman, Allah berikan dia futuh, Allah berikan dia ketenangan hati, insya-Allah Allah berikan dia kelapangan fikiran, Allah berikan dia rezeki yang melimpah ruah untuk beliau memberi manfaat kepada orang lain dan memberi rezeki itu untuk jalan-jalan dakwah yang baik, insya-Allah. Sama-sama kita doakan masing-masing, insya-Allah, terutama kepada mungkin mereka yang kurang faham. InsyaAllah saya percaya sebenarnya hatinya hendakkan nur itu, hendakkan cahaya itu. Kita doakan hatinya Allah berikan cahaya itu dengan sebanyak-banyaknya, insyaAllah. Allah lembutkan hati dengan selembut-lembutnya dan beliau menjadi antara yang terbaik daripada kita, insyaAllah. Terima kasih Rina. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Saya percaya dia orang yang baik, insyaAllah. Dan insyaAllah Allah akan berikan segala kebaikan kepada dia, insyaAllah. Tak, cuma tergelak lah. Sebab tu Imam Syafi'i kata. Malah nak sebut perkataan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i kata apa? Aku boleh bergaduh, aku boleh berdebat dengan saya lupa, tapi lebih kurang macam itulah. Aku boleh berdebat dengan, tak, saya percaya sebenarnya dia orang yang bijak, cuma insya-Allah belum diberi hidayah lagi. Kalau kita bagi tahu pun dia masya-Allah, tak apalah, khalas. Okey. Kalau korang tahu kata Imam Syafi'i itu, boleh tolong type lah, aku tak sampai hati nak sebut. Aku boleh berdebat dengan 10 orang 10 orang bijak pandai. 10 orang bijak pandai. Maknanya kita boleh berdebat dengan 10 orang macam tadi yang tak puas hati. Kau bagi salah, aku boleh berdebat dengan kau. Kau kata ini salah, hadis tu salah, hadis ni dhaif. Aku boleh debat dengan 10 orang yang bijaksana. Tapi aku rasa macam seorang tu sebut. Bila datang seorang yang jahil, maka aku lebih rela Aku tak sanggup nak berdebat dengan orang BDH. Tapi insya-Allah kita tak kata orang tersebut. Tapi ini saya sebut balik kata perkataan Imam Syafi'i. Betul. Okey. Jadi okeylah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk sesiapa, untuk kalian juga, insyaAllah. Baik, kita move on. Kita move on, okey. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan apa orang kata, apa yang baik, apa yang boleh memberi manfaat, insyaAllah kami pun nak menumpang juga pahala pada malam ni kan. Kami nak menumpang pahala sebab kami banyak kurang pahala. Ada yang tanya, kitab Taurat ori masih ada ke? Dia macam ni, tadi seperti yang saya sebutkan, kalau ada pun kitab Taurat yang ori, kalau ada pun kitab Injil yang ori, kalau ada pun kitab Zabur yang tak pernah diolah dan ditokok tambah, bila dah ada Al-Quran, maka termansuhlah semua kitab-kitab ini. Mungkin ia sebagai satu apa kata orang, sebagai satu spesimen sejarah saja. Tidak boleh dibuat sebagai rujukan lagi dah. Begitu. Sebab apa, dah ada Al-Quran, termansuh semua kitab-kitab ini. Masya-Allah, betul. Kita sebagai orang Muslim yang beriman, kita wajib percaya akan kewujudan kitab-kitab ini. Dan memang setiap kitab-kitab ini telah pun Allah berikan, kata orang, tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah Allah ceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Zabur, baik Injil, baik Taurat, dah ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila you sebut tentang kisah orang yang dalam jenazah, orang yang tak mau, apa orang panggil?
Anak ambil saja. Okey. Kejap kita nak charge phone Zat. Tiba-tiba dia low battery. Sayang tak kat situ lah sayang, senang. So from different side pula. Sebab nanti jauh sangat nak kita nak boh ni. Ya. Yeah. Okay, jadi sekali lagi saya bagi tahu sebenarnya kalau ada pun kitab yang ori ke, kita dah tak boleh dah buat kitab tersebut sebagai rujukan lagi dah. Sebab apa, dah ada dah Al-Quran yang memang kitab yang sempurna, yang terpaling sempurna, menyempurnakan segala-gala kitab. Jadi dia termansuh, tak boleh dah dijadikan sebagai rujukan dengan adanya kitab Al-Quran. Subhanallah. Nak kisah Sumayyah ni. Ada satu kisah yang I teringat bila you sebut tentang seseorang yang kisah pasal mandi jenazah. Aywa. Pada zaman Imam Hanbali. Ada tak nak cerita yang apa yang nak cerita ni? Okey. Kisah zaman Imam Hanbali. Imam Hanbali adalah guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi pada zaman Imam Hanbali ni ada kisah seseorang perempuan yang hari-harinya melacur. Memang ma'ruf dalam kampung ni, orang kata memang perempuan ni jual diri dia, pelacur. Maka saat tiba perempuan tersebut mati, tak ada seorang pun yang nak mandikan jenazah pelacur tersebut. Orang tahu dia ni hari-hari buat dosa, duk jual diri, pelacur, berzina dan sebagainya. Maka orang kampung ketika itu tak memandikan jenazah dia. Maka saat itu ada seorang, orang kita katakan sebagai tok siak lah, orang yang menjaga kepentingan masyarakat. Maka dia turun padang dan makcik ni lah yang memandikan jenazah perempuan pelacur tersebut. Maka saat makcik ni tengah memandikan jenazah pelacur ini, sambil dia duduk mandi, duduk kata kat perempuan ni. Sambil dia jiru hayat, dia gosok badan, dia hina perempuan ni. Ni awak hang ni duk suka jadi pelacur ni, awak duk hang duk zina ni. Sambil duk mandi ni, duk hina perempuan ni. Sehinggalah sampai makcik ni dia nak membersihkan kemaluan perempuan ini, sambil dia tepuk ini. Ni suka berzina ni. Ni duk suka melacur ni setiap malam ni. Takdir Allah, tangan makcik ni terlekat dekat kemaluan perempuan ini. Astaghfirullah. Dekat. Bila lekat jadi kecoh. Tak boleh nak angkat tu. Tak boleh, jadi lekat. Maka saat itu dia pun terjerit-jerit makcik tu. Oi, pasal apa tak boleh tarik, tak boleh buat keluar ni. Maka datanglah ulama-ulama ataupun imam-imam ketika itu untuk menyelesaikan masalah ini. Ialah nak keluarkan hukum fikih, fiqh dan sebagainya. Maka datanglah ulama-ulama faqih ketika itu mengatakan, ni tak boleh buat apa ni. Kita kena potong tangan makcik ni. Maknanya sebab dah selesai tak mandi, tak ada jalan. Selepas mandi kena kafan, nak kebumikan jenazah. Kena tanam lah. Maka ni zaman Imam Hanbali. Ni bukan zaman Rasulullah. Ini kisah zaman Imam Hanbali. Ini bukan zaman Rasulullah, zaman Imam Hanbali. Maka ketika itu ulama ni bangun, dia kata kita kena potong tangan makcik ni. Potong tangan dia, kafan dengan tangan makcik ni, tanam. Maka ulama tu bangun lagi seorang. Mana boleh? Tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh. Ada orang kata suruh potong bahagian perempuan tu punya, tanam dan macam-macam lah. Ada sampai ulama tu kata tanam dua-dua sekali lah. Ya Allah. Lepas tu, ya Allah. Okey, lepas tu sampailah seseorang lelaki yang bernama Imam Ahmad Ibn Hanbal ataupun digelar sebagai Imam Hanbali, yang seorang manusia yang Allah cipta dia ni bijaksana. Maka datang Imam Hanbali ketika itu, dia tengok kejadian tersebut dan orang bagi tahu cerita balik kepada dia. Maka Imam Hanbali kata macam inilah, semua orang keluar, bagi tinggal saya dengan makcik ni dan mayat ni saja. Minta semua orang yang dalam ni, yang duduk jadi riuh, duduk jadi kecoh ni, semua keluar. Tinggal saya, makcik ni, mayat saja. Maka semua pun keluar. Kemudian Imam Hanbali kata macam inilah, Assalamualaikum makcik, straight to the point. Ketika makcik ni, Imam Hanbali tanya soalan, ketika makcik sedang memandikan mayat perempuan ini, apa yang makcik buat? Makcik tak buat apa pun, makcik mandi je macam biasa. Makcik tak buat apa pun, wallahi makcik tak buat apa pun. Tak apa, tak ada orang pun kat sini, hanya ada makcik dengan saya aja. Apa yang makcik buat? Kemudian makcik tu pun ceritalah, sebenarnya saya ni time duk mandi tu adalah saya kata-kata sikit kat dia, adalah saya hina dia sikit, saya kata dia macam ni. Ada tak makcik kata dia pelacur? Ada tak makcik kata dia berzina? Ada tak makcik kata dia menjual diri? Ada. Maka di saat dia kata ada tu, maka di saat makcik tu kata ada, maka Imam Hanbali kata, Astaghfirullahalazim. Maka, wahai makcik, sesungguhnya saya terpaksa untuk sebat makcik, sebab makcik telah menuduh orang berzina tanpa ada 4 saksi. Kazaf lah. 6. Maka Imam Hanbali pun ambil satu rotan,
Maka sebat makcik tu, I tak ingatlah berapa sebatan. Misal kita kata 70 sebatan lah. Contoh I pun tak ingat berapa sebatan. Maka di saat Imam Hanbali 1, 2, tangan makcik tu duduk melekat lagi ni. 3. Misal kita katakan sebat 70 kali lah kan. Sampai ke 69, sebatan terakhir tu 70 sap. Tangan makcik tu terus angkat. tertanggal lah daripada kemaluan wanita tersebut. Nah. Allah Subhanallah. Lepas tu Jadi itulah hasil pengajaran cerita dia tu. Itulah. Jadi apa yang boleh kita dapat daripada cerita ni sayang? Tafadhal. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan satu perkataan kepada orang tersebut dengan perkataan yang kita tak tahu kesahihan dia macam tu. Itu baru jenazah. Belum lagi orang yang masih hidup. Jadi Allah nak tunjukkan bila kita ni menghina orang, tengok tak macam mana Allah letakkan kedudukan orang yang menghina tu. Bayangkan tangan dia tu, dia yang menghina tu, tangan orang yang menghina tu Allah letakkan pada kemaluan jenazah tersebut, sehingga semua ulama dan juga semua orang maklum akan situasi wanita ini. Kalau awak berada dalam situasi wanita tu, awak malu tak? Saya malu. Bayangkan saya tengah mandikan jenazah ni, tangan saya terlekat pada kemaluan jenazah ni, tak boleh tanggal ni. Malu, subhanallah. Jadi dia ni cuba nak memalukan dan menghina jenazah ini. Jadi Allah buat dia dihina oleh seluruh penduduk kampung. Tapi Masya Allah lah, Imam Hanbali ni dia cerdik lah, dia bijak pandai. Terima kasih for the gift. Masya Allah, jazakumullah khair. Ya, aib dia terbuka pula. Itulah dia, bila kita kata satu jari menuding ke arah orang, 4 jari itu menuding ke arah kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi itu je lah kisah. Bila you sebut tentang kisah jenazah tu, I teringat kisah ni. Kisah ni, kalau orang kata, misal contoh, dan tak boleh buat main juga bila kita kata weh anak haram. Kadang-kadang kita orang utara Gurau. Orang utara dia sebut weh anak haram. Tak boleh, sebab kita telah menuduh mak dia berzina dan lahirnya dia. Astaghfirullah. Betul. Bukan benda kecil sayang. Bila kata weh anak haram, kadang-kadang kan orang utara kan dia gurau kan. Tapi kena hati-hati. Bila kita sebut dia tu anak haram, bermaksud kita kata mak dia ni berzina dengan suami, dengan bapak dia tanpa perikatan yang sah. Maka lahirlah dia. Bila kita tuduh orang tu berzina, weh, berat tu. Yalah. Lepas tu Allah Muhammad, saya juga pernah mendengar ceramah dan tausiah daripada Ustaz Muhaizat yang berkata mereka ni, orang-orang yang menuduh orang melakukan perbuatan yang tak baik ini tanpa bukti, tak kiralah apa saja, berzina ke ataupun mungkin rasuah ke atau apa saja, dan menuduh ini bukan saja menuduh secara berdepan ataupun bercakap belakang. Menuduh ini juga dalam social media sphere. Maksudnya mereka ini memberi komentar seolah-olah orang itu melakukan sesuatu. Jadi Ustaz Muhaizat bagi tahu, orang yang memberi komentar seperti ini menuduh seseorang itu membuat sesuatu yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, melakukan maksiat. Mereka juga nanti akan diuji dengan apa yang mereka tuduh orang tersebut. Jadi mungkin dikata orang ini telah pun memberi rasuah. Contoh memberi rasuah. Kalau tak dia, anak dia akan melakukannya apa yang dia tuduh orang tersebut. Jadi benda tu akan jadi satu cycle, akan jadi satu kitaran maksiat yang tak berhenti. Jadi selain daripada kita ni nak berdakwah kepada orang untuk tidak melakukan maksiat, cara kita untuk menghentikan maksiat, untuk mencegah maksiat adalah jangan menuduh orang lain tanpa bukti melakukan maksiat. Sebab apabila kita tak menuduh orang lain itu melakukan maksiat, cycle itu akan berhenti. Sebab apabila kita tuduh orang lain, nanti akan kena pada kita. Kita akan diuji dengan benda yang sama, anak cucu kita akan diuji dengan benda yang sama, keluarga kita akan diuji dengan benda yang sama. Alhasilnya kita jangan duk fikir pasal orang. Kita fikir pasal diri kita. Sebab apabila kita berkata tentang orang, Allah akan uji apa yang kita katakan. Dia kata dia ni tak boleh pakai, Allah akan uji apa yang kita cakap pada orang. So itu sangat-sangat hati-hati. Masya Allah. Sebab tu cara guru-guru kita mengajarkan untuk membersihkan hati adalah kita tak perlu untuk fikir tentang orang. Maknanya tak perlu ambil tahu pasal orang, tak perlu kita duk korek cerita orang, tak perlu kita duk tengok koyak kain baju orang. Hakikatnya kita punya baju koyak lagi besar. Sebab apa? Sebab kita ni nampak mulia, kita ni nampak hebat, kita ni nampak gah sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kita nak keluar rumah apa malu. Betul, kita nampak hebat selama ni, kita nampak kita ni mulia sebab Allah tutup aib. Mungkin hari ni Allah
Contohlah kan, sekarang tengah viral artis ni ke artis tu ke itu dan ini dan sebagainya, kita pun nak pergi tumpang juga komen lah itu dan ini kan. Sebab apa? Sebab orang tu Allah Ta'ala buka mungkin kekurangan diri dia. Kita tengok orang tu, dia tu tak boleh pakai kan. Kita duk rasa kita mulia ni. Cuba bayang kalau Allah buka aib kita. Nak komen pun takut. Itulah Allah Ustaz Muhammad. Alhamdulillah, kita macam kita cakap lah kan, memang Allah akan uji dengan apa yang kita katakan, apa yang kita tuduh. Jadi kita kena berhati-hati. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallah, tu dah saya cakap tadi, kita ni benci kepada maksiat. Jadi cara kita nak stop cycle maksiat daripada berlaku adalah dengan kita tidak memandang hina kepada si pelaku maksiat, tapi kita memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Kita doakan mereka agar Allah beri mereka hidayah, agar Allah mengampuni mereka dan mereka akan jadi orang lebih baik daripada kita. Masya Allah. Dia macam ni, dalam orang katakan sebagai hidup bermasyarakat, agama Islam ni adalah agama yang salam, ataupun agama yang menyelamatkan kita. Nabi Muhammad adalah satu contoh yang terbaik. Nabi Muhammad ni umpama Quran yang berjalan. Bila kita nak menterjemahkan Quran tu, maka Nabi Muhammad yang menterjemahkan sebagai seorang manusia. Nabi Muhammad ni adalah ikon kepada Quran. Maknanya bila kita baca Quran, akhlak kena macam ni, itu kena macam ni, tak boleh makan khinzir, tak boleh minum arak, tak boleh buat dosa ini. Maka Nabi Muhammad sebagai ikon dalam Quran. Maka Nabi Muhammad ni menjadi satu contoh yang terbaik untuk kita sebagai umat dia. Maka di saat itu Nabi Muhammad SAW ini adalah dia tak mau pun kita ni sebagai sama-sama Islam bergaduh, dan kita bersama orang yang bukan Islam pun bergaduh. Bila Nabi Muhammad tengok kita bergaduh sama-sama Islam, dia hina dia, ni hina ni, hok ni buka aib dia, hok ni buka aib ni, hok ni fitnah dia, hok ni fitnah ni. Cuba bayang kalau Rasulullah masih ada ketika ini, mesti Rasulullah akan sedih. Sebab Nabi Muhammad ni dia punya visi dan misi dia ni, Masya Allah, dia nak semua umat dia masuk syurga. Tapi kita, termasuk I sendirilah, kita yang menghancurkan misi dan visi Nabi Muhammad SAW. Maka tak kiralah itu fitnah ataupun itu aib, tetap kita kena tutup. Kita tahu keaiban kawan kita, tutuplah. Sebab Nabi sebut barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah Ta'ala akan buka aib dia dunia dan akhirat. Itu aib, kelemahan, kekurangan orang. Cuba bayang kalau fitnah. Maka fitnah itu lagilah benda mungkin dia tak buat, kita duk reka-reka cerita. Sebab itu kata ulama, fitnah ini seperti mana orang yang sedang tidur, jangan kejutkan dia. Maknanya dia tak wujud, tapi bila kejut dia jadi terkejut. Dan fitnah ini seperti mana kita duk ulang cerita tu. Contoh, matahari ni panas, tapi kalau hari-hari duk sebut matahari sejuk, lama-lama orang akan percaya. Itulah fitnah. Masya Allah.